Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita daripada kitab Husnus Siyarah Syarhu Durusil Balaghah karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Yasin bin Isa Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada masalah fasahatul kalam di muka surat 10. Kita dah sebutkan pada minggu lepas pula pada kemarin rasa macam jauh dah. Pada mari dulu bahawasanya perbicaraan bagi ilmu balaghah ini dimulakan dengan dipanggil muqaddimah yang terkandung tentang menghuraikan makna fasahah dan balaghah. Boleh, itu dia punya isu, dan dia akan dari samping itu menerangkan jugalah berkenaan dengan makna bagi ilmu balaghah tu. Kan ilmu balaghah ada 3. Pada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Saya dia akan terang. Boleh? Itu dia punya kegunaan pada muqaddimah ini. Dan kemudian barulah kita akan masuk pada setiap satu-satu ilmu, insya-Allah start daripada hari Isnin depan. Hari ini malam ni kita akan habiskan muqaddimah juga. Start pada Isnin depan kita akan masuk bicarakan pada ilmu ma'ani. Baik. Kita kata makna fasahah ada perbincangan di sisi ulama dari segi istilah lah di sini. Dari segi apa? Istilah. Dari segi lurah kita dah nyatakan sebelum ni. Dari segi istilah, ulama mengatakan fasahah itu kalau nak kita bicarakan mesti kita lihat daripada tiga sudut. Pertama fasahatul kalimah. Yang kedua fasahatul kalam. Dan yang ketiga apa dia? Fasahatul apa? Mutakallim. Fasahatul apa? Mutakallim. Fasahatul kalimah dia apa dia? Maksud fasahatul kalimah apa? Sejahteranya daripada apa? Tanafur apa? Al-huruf, lagi mukhalafatu apa? Aqiyah, yang ketiga al-gharabah. Al-gharabah. Ghairi, insya-Allah kita masuk yang kedua fasahatul kalam. Baca Akmal wa fasahatul kalami. Qala musannif rahimahullah wa fasahatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan. Ya. Wa min da'fi at-ta'lif. Ya. Wa min at-ta'qili ma'a fasahati kalimati. Ya, wa fasahatul kalami, makna yang kedua bagi fasahah adalah fasahatul kalam. Jadi makna dia apa? Salamatuhu, sejahteranya ia, min tanafuril kalimati, daripada tanafur kalimat. Saya dia katakanlah tanafur kalimat tu, tapi lebih kurang sama juga. Apa dia? Macam tanafur apa? Huruf. Cuma beza tanafur huruf adalah apa? Kesusahan untuk menyebut yang hasil daripada susunan huruf pada satu kalimat. Kesusahan apa? Menyebut yang hasil daripada apa? Susunan huruf dalam satu apa? Satu kalimat. Yang fasahatu al-kalam, saya dia akan sebut adalah apa? Kesusahan untuk menyebut dari sudut apa? Hasil susunan kalimat dalam ayat. Susunan kalimat dalam apa? Dalam ayat. Ayat tadi dia bagi kalimat, sekarang ni ayat pula. Pada kalau kita kira satu-satu kalimat, okey, boleh senang sebut. Tapi bila gabung, dia jadi shisha, shisha dia sebut. Boleh payah. Shisha, the time has come, dah habis lah. Boleh faham. Itu payah nak sebut. Itu dia panggil tanafur al-kalimat. So itu dia kata salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan. Kalimat mujtami'atan tu penting. Mujtami'atan tu hal keadaannya apa? Berhimpun membentuk ayat. Mujtami'atan apa dia? Hal kaunihi mujtami'atan, hal keadaannya berhimpun membentuk apa? Ayat. Itu satu. Wa min dha'fi ta'lif, dan daripada lemahnya susunan. Nanti kita kata dia dha'fu ta'lif lebih kurang sama macam mukhalafatul qiyas.
Lebih kurang sama macam mukhalafatul apa? Mukhalafatul qiyas tu apa dia? Mukhalafatul qiyas siapa? Dia bercanggah dengan kaedah apa? Saraf. Yang di sini bercanggah dengan kaedah nahu. Bercanggah kaedah apa? Nahu. Dia tak kena dia punya tu. Boleh? Tapi dia tak sebutlah. Boleh sebut mukhalafatul qiyas nahwi kan? Tapi nanti takut budak-budak jadi penin. Mukhalafatul qiyas mana? Tapi dia buat terus dha'fu at-ta'lif. Wa min at-ta'qidi, dan daripada ta'qid. Apa makna ta'qid tu? Rumit. Nanti dia akan ceritalah makna rumit tu apa dia. Boleh? Ma'a fasahati kalimatihi, beserta dengan fasihnya setiap kalimat-kalimatnya. Boleh faham? Jadi dia kata kalau keadaan yang ketiga, kalam itu dikira sebagai apa? Fasih. Jikalau apa? Kosong daripada ta'qid. Ta'qid apa? Rumit. Tapi sedangkan fasahatul kalimat, maksud fasahatul kalimat apa dia? Senang nak sebut, betul tak? Lagi apa tadi? Apa? Nahu betul dah. Tapi makna nak dikeluarkan pada tu, hang cakap apa ni? Tak faham itu. Nak keluarkan makna tu baru rumit. Satu dia kata min ta'qid ma'a fasahati kalimatihi. Boleh faham ya? Maksudnya betul dah tadi kita sebut dari segi nahu, tak ada pun masalah pada kalimat tu. Kalimat tu senang nak sebut. Kemudian yang ketiga cuma masalah dia apa dia? Ta'qid, iaitu rumit. Itu kata Tugu rahimahullah. Baik, baca fatanafuru wasfun fil kalami yujibu siqalahu. Siqalahu tapi sini siqlahu lah kan? Yujibu apa? Siqlahu. Ya, betul kan baris tu? Yujibu apa? Siqlahu. Ya. Wasfun fil kalami. Sebab apa? Siqal jamak saqil. Apa? Siqal jamak apa? Saqil. Apa beza siq dengan saqil? Siql masdar kan? Saqil ni apa? Yang berat. Kita sebut kalimah saqilah. Kalimah apa? Saqilah. Kepada siqah tu masdar. Berat. Berat. Boleh? Itu beza dia kat situ. Yujibu apa? Siqlahu. Siqlahu ala lisan. Ya, lagi. Wasfun fil kalami yujibu thiqlahu 'ala al-lisani wa usran nutqi bihi. Ya. Nahwu fi raf'i arshi syar'i misluka yashra'u. Ya, lagi. Wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Ya, wa laysa qurba qabri harbin qabru. Boleh? Baik. Yang kelas seterusnya apa ni? Karimun macam. Karimun mata amdahhu wal wara. Ya. Ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Ya, baik. Kata Tugu rahimahullah, yang pertama tanafur al-kalam. Tanafur dipanggil apa? Al-kalimat. Tanafur kalimat kan? Apa dia tanafur kalimat itu? Dia kata wasfun, adalah satu sifat pada kalam. Yujibu ni menyebabkan beratnya ia atas lisan dan susahnya sebutan. Itu kita sebut dah sebelum ni kan, lebih kurang sama lah. Tapi cuma beza dia antara tanafur huruf dengan tanafur kalimat. Tanafur huruf sebab apa? Susunan huruf. Tanafur kalimat sebab susunan kalimat tu. Tapi kalau huruf-huruf dia, kalau kita letakkan dia bahasa Indrian, boleh senang sebut. Tapi bila kita letak gabung kalimat-kalimat tu, dia jadi payah sebut. Lihat di situ. Fi raf'i arshi syar'i misluka yashra'u. Fi raf'i arshi syar'a tu dia. Dia gabung kan macam kita sebutlah sebelum ni. Bila gabung apa tu dia. Haraf halqi duduk di sebelah-sebelah tu susah. Dia berdekatan makhraj. Boleh? Jadi ini dia panggil apa? Menyebabkan susah untuk kita nak apa? Nak sebut. Kalau kita nak hafal apa? Fi rafi arshi syar'i misluka fi rafi nak sebut banyak kali payah. Nak hafal tu mesti terbelit. Boleh? Macam shisha the shisha sekali jadi apa? When the time has come tu dia lain tu. Lain dan tak ada kaitan tu. Sebab apa? Yang ni lagi senang untuk sebut. Baik. Maksudnya apa? Fi raf'i arshi syara', pada mengangkat arash syariat. Misluka, semisal kamu. Yashra'u tu maksudnya apa? Bermula ataupun mengambil. Maksud dia di situ sebenarnya bermula. Boleh? Baik.
Walaisa, nak syarah detail berkenaan dengan bait ni anda tak jumpa yang dalam apa Tarikh Miftah pun, yang dia ni tak sebut syahid ni. Maksudnya dia siapa kata kalimat ni apa, dia puji siapa, itu anda tak jumpa. Itu tak jumpalah berkenaan dengan syarahan bait ini. Tapi bait yang seterusnya ni adalah disebut oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Walaisa qabru walaisa qabr, kita nak sebut ni. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Tu benar kat sama tu. Apa maksud dia? Dan tidaklah ada dekatnya kubur, dekat dengan kubur harb tu nama orang lah. Qabru sebarang kubur. Baik. Siapa Harb nama orang ni? Ayah bagi apa Sufyan. Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan bin apa? Harb dia ni lah. Dia ni dikatakan dalam Syekh Yasin kata Harb bin Umayyah. Ni nama dia Harb bin Umayyah. Pada suatu hari dia telah memijak dengan kakinya seekor jin. Seekor apa? Jin. Yang mana jin itu berupa seekor apa? Seekor ular. Seekor apa? Seekor ular. Maka apa? Jin tadi apa? Memekik, terjerit. Maka apa? Matilah si Harb tu kerana terkejut. Mati. Betul mati. Jin membunuh ni Harb lah kiranya. Jin membunuh apa? Harb pada ketika tu. Maka dia matilah di mana? Di Falah. Disebut famata fi Falah. Falah tu maksudnya di padang pasir. Di padang apa? Padang pasir. Maka dikatakan bait ini. Dia dikatakan apa? Bait ini. Cuma depa kata siapa yang kata bait ni disandarkan kepada milik siapa? Dikatakan bait ini disandarkan kepada jin. Itu dia. Maksudnya depa duk dengar suara-suara macam mantra mambang betulah kan. Itu. Lepas tu begitulah jin dia apa, bila dia dekat dengan kawasan tu dia dengar apa, hatiful jin. Hatiful jin ni macam apa, kita sebenarnya apa, bisikan jin tu lah jin disebut. Dan memang masyhur kalau di dalam jahiliah ini ayat-ayat yang pelik-pelik ni, dia nak bagi macam sama belakang hok pening-pening apa semua ni adalah ayat apa, ayat jin ataupun ayat apa orang yang menurun mantra. Apa dia apa, memang si tanah memang kuning, datang jamban apa semua. Itu dia nak bagi apa benda apa sama lah dengan mantra serapah yang dibuat oleh beliau. Tuan tu boleh bacalah di bawah tu nanti insya-Allah. Jadi sebab tu dia kata kalau bait yang penuh dia tu, kalau antum tengok bawah tu ada bait kan, syairnya tu kan, wa qabru harbin bimakani qafrin, lepas qaf tu ada ra, bimakani qafrin walaysa qurba qabri harbin qabru. Tadi kita faham kan bait yang seterusnya kan, apa bahagian yang pertama tu wa qabru, dan kubur harb, dan apa kubur apa harb bimakani qafrin, di kawasan qafr makna dia padang pasir. Qafr makna dia padang pasir. Boleh? Baik, habis. Jom kita tengok yang seterusnya. Karimun mata amdahu wal wara. Ini isu dia ni. Amdahu nak sebut yang seterusnya. Amdahu tu payah. Dia tarik amdahu wal wara ma'i wa iza ma lumtuhu wahdi. Ini tak ada masalah. Lumtuhu wahdi, itu dia senang sebut. Okey, baik, apa maksud dia terlebih dahulu? Dia kata karimun, orang yang mulia ni, dia nak puji seorang dah. Takdir dia haza karim ataupun huwa karimun, dia ni orang yang mulia. Mata amdahu wal wara ma'i, bila aku puji dia, akan nescaya aku puji dalam masa yang sama bersama aku itu wara manusia yang lain, ma'i bersamaku. Mata amdahu wal wara ma'i, itu dia punya ayat dia tu. Bila aku puji dia, itu lelaki mulia itu, aku puji dia, nescaya aku puji dia, berserta dengan aku puji itu ada orang lain sama puji dengan aku. Boleh faham? Wa iza malumtuhu, lama yalumu. Apa lama yalumu? Maki.
Bukan lama lawan baru dak. Lah. Jenis Melayu tak lepas tu. Lama apa kena lama apa maki pula kan. Lama yalumu lauman, itu maki. Dan jikalau aku makinya, nescaya aku makinya wahdi. Wahdi maksudnya hal keadaanku berseorangan. Wahdi i'rab dia hal. Wahdi i'rab dia apa? Hal. Cuma ni dia panggil hal yang jamid. Kita mengaji dia kan dalam apa? Azhariyah tu hal yang jamid. Bila hal yang jamid kena takdir dengan mushtaq. Apa dia takdir mushtaq dia? Munfaridan. Takdir mushtaq dia apa? Munfaridan. Maksudnya hal keadaan aku memaki itu berseorangan. Boleh faham Okay, jadi isu dia kat sini mana bahagian pertama daripada bait ini. Bahagian kedua okey tak ada masalah. Bahagian pertama tu dia nak sebut susah sebab pertama apa dia? Ha dengan ha isu dah. Amzah pula lepas tu. Ketiga-tiga tu huruf apa tu? Dia panggil huruf apa? Halqi. Huruf apa? Halqi. Jadi dia dekat-dekat apa? Makhraj. Jadi nak sebut banyak kali tu susah. Boleh faham? Okey, habis. Itu yang keseluruhnya. Okey, baca pula apa Saiful? Wa dha'fu ta'lif. Dha'fu ta'lif qaulul kalam rajali al-qaluni nahwi al-mashhur. Kal ismari qabla dzikri lafzan wa bukan idmar dha tu tambah titik. Kal idmari tambah titik. Buku ni lama sikit itulah. Tapi tak apa. Antum pakar baca buku ni tak lama boleh baca manuskrip lah kan. Manuskrip semua tak apa insya-Allah. Okey. Kal idmari qabla dzikri lafzan wa rutbatan fi qawlihi ya. جذبنه أبا الغيلان عن كبر حسن فعل كما يجزى الثمار. Sinimar, sinim ada nun tu. Sinimari, sinimmaru kama yujza sinimmaru. Apa maksud dia? Keseluruhnya dha'fu ta'lif. Apa makna dha'fu ta'lif tadi? Dia kata kaunul kalam, keadaan kalam ghaira jarin, tidak selari ala qanuni an-nahwi. Dha'fu ta'lif dia sama lebih kurang macam mukhalafatu al-qiyas yang kita sebutkan tadi. Dia kata di sini dha'ful dhamir dulu, idmar tu maksudnya apa? Sebut apa? Dhamir dulu, kemudian baru sebut kalimat yang mana dhamir itu merujuk padanya. Maksudnya apa? Dhamir merujuk ke belakang. Dhamir merujuk ke apa? Sepatutnya dhamir merujuk ke depan, betul tak? Contohlah kita sebutkan Zaidun akramtuhu. Zaidun apa? Akramtuhu. Zaidun saya muliakan dia. Dia tu merujuk pada mana? Zaid kan? Zaid tu duduk di mana? Di belakang ke depan? Depan. Zaidun berada di mana? Di depan. Jadi kalau kita nak sebut dhamir, mesti sebut tempat kembali dhamir itu di mana? Di depan. Hak ni dia sebut di belakang. Tengok Yusuf. Jazabanuhu Aba Ghailani ataupun Aba Ghilani an kibarin, telah membalasi anaknya akan Aba Ghailan. Anaknya lah. Nya tu ben siapa? Nya tu siapa? Anak Ghailan tu Aba Ghailan. An kibarin. An apa? Kibarin. Daripada an kibarin tu ketika dia dah tua. Maksudnya si anak ni balasi benda yang tak sepatutnya ketika Aba Ghailan ni dah tua macam kita lah. Bukan kita na'udzubillah walain dekat Filipina tu. Bila bapak dah tua, pergi hantar apa? Mak pak pergi mana? Rumah orang tua. Itu dia. Tapi kalau Cina, kita tengok video-video YouTube tu, ya Allah, tinggal mak ayah dekat tepi jalan kat mana nak bagi mati buang tu dia. Memang tu tak ada perasaan apa kan. Macam ada budak mati tengah jalan tu, orang duk langgak buat tak hala kan. Sebab siapa ambil kena bertanggungjawab. Tu nak kata alhamdulillah kita orang Islam. Kan. Baik. Wa husni fi'lin an kibarin, dia ketika dia tua tu, wa husni fi'lin, dan hasil perbuatan baik dia dah buat baik pada anak-anak bela apa semua, tapi depa
balas dengan balasan yang buruk. Kama yujza sinimaru, seperti mana dibalasnya sinimar. Siapa sinimar ni? Kalimat yujza sinimar ini masyhur dalam perumpamaan orang Arab. Yujza sebab ada kisah depa. Jadi anda cadang antum beli kitab, nama kitab tu apa? Majma'ul Amsal. Majma'u apa? Al-Amsal lil Maidani. Majma'ul Amsal li apa? Maidani. Internet ada kot, boleh cari, cuba tengoklah. Majma'ul Amsal li Maidani, tahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Pengarang Syarah Tuhfah Saniyah tu. Boleh? Dia himpun apa berkenaan dengan perumpamaan orang Arab ni, dan kemudian kisah-kisah lah pada perumpamaan itu. Macam ni lah juga sinimar ni. Kisah sinimar ni dia tukang bina yang berasal daripada Rom, bukan orang Arab lah. Boleh, sinimar tu nama pelik. Mungkin nama dia Salmon ke, asal dia tukar-tukar jadi apa? Sinimar. Boleh. Bukan cinema movie tak, bukan. Nama sinema kot. Movie ke apa? Tak, bukan. Dia kiranya datang ke dipanggil oleh pemerintah Bani Kindah untuk bina apa? Bina satu mahligai yang besar. Boleh, dia tukar bina yang power lah. Bila dia bina habis ke semua tu, dia tunjuklah, bawalah si apa? Pemerintah tu tengok apa istana mahligai. Hebat semua istana yang dibina. Bila sampai dekat atas apa? Atap lah kan, atap tu. Tingkat atas atap tu. Kan? Raja tanya, ada siapa yang dia hang bina yang megah sama macam ni? Ada tak? Maka tak ada, tuanku lah yang first dan kira ni lah yang paling megah yang saya buat ni. Terus tuanku tu arahkan pengawal baling dia daripada atas bangunan, mati terus. Maka diumpamakan orang yang buat baik kemudian dibalas kejahatan dengan perumpamaan tu, kama yujza sinimar. Ana ka sinimar. Aku ni seperti sinimar. Jarang lah di sini. Tapi kita siapa dia? Pak Pandi ke apa? Yang kalau itu. Jap. Apa perumpamaan kita kalau kita buat baik, orang balas jahat. Susu dibalas apa? Tuba kan? Susu dibalas tuba kan? Betul tak? Anjing tersepit. Ada anjing tersepit? Bagi anjing tersepit. Melepaskan anjing. Bagi melepaskan anjing tersepit. Oh itu. Menarik ke tu. Sediakan apa yang di hujan tu tulis pula lah kan. Boleh, lebih kurang tu lah perumpamaan di sisi orang orang Arab. Boleh, baik. Apa isu dia kat sini? Tengok di sini. Jaza banuhu Aba Ghailan. Banuhu Aba Ghailan. Hu ni dia duduk di mana? Di depan. Dia kembali kepada Aba Ghailan. Kembali kepada apa? Aba Ghailan. Kata ulama, Aba Ghailan ini berada di belakang domir, dan dia itu dipanggil apa? Terkebelakang dari sudut lafaz. Betul lah. Sebab hu disebut dulu. Kemudian lafaz baru lafaz apa? Aba Ghailan. Dalam masa yang sama terkebelakang dari segi rutbah, pangkat. Rutbah mana apa? Pangkat. Sebab apa? Aba Ghailan maf'ulun bih. Maf'ul apa? Maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih dengan fa'il mana yang duduk awal. Fa'il dulu kan maf'ulun bih dulu. Fa'il dulu. Boleh faham? Jadi dia kata bila dia kembali kepada barang yang dahlah disebut di belakang, dan dia pun pada segi pangkat pun duduk belakang. Boleh faham? Maka pada ketika itu tidak dibenarkan dalam mazhab ulama nahwu. Maka jenis kalam ni tak dikira sebagai kalam yang yang fasih. Boleh? Baik, habis. Kemudian wa taqidu. Okey, baca lagi Islam. والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب التقديم تأخير أو فصل، ويسمى تعقيدا لفظيا كقول المتنبي
جفقت وهم لا يحفقون بها بهم قيم على الحسب الأغر دلائل الأغر دلائل كيف إن تقديره جفقت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها وأما من جهة المعنى وإما من جهة المعنى بسبب الاستعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا نحو قولك بشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه والصواب نشر عيونه وقوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد حيث كان بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به عن البغض بالدموع وقت البكاء. Baik, tengok di situ. Seterusnya yang terakhir daripada isu aib dalam fasahatul kalam adalah at-ta'qidu. Apa makna ta'qid? Ayakuna kalamu khafiyyad dalalah ala makna al-murad. Dia kata apa? Iaitu jadi bahawa adalah kalam khafi ad-dalalah. Apa yang khafi dalalah? Dia punya makna. Dalalah mana makna? Makna dia itu tersembunyi. Makna dia apa? Tersembunyi. Alal makna al-murad, menunjukkan kepada makna yang dikehendaki sebenar. Dia nak bagi tahu apa yang dia nak kehendaki, tapi makna tu tak sampai. Itu boleh. Baik. Wal khafa, dan benda kesamaran tersembunyi itu imma min jihati lafaz, boleh jadi pada datang daripada sudut lafaz, bisabab taqdim atau ta'khir atau faslin, dari sudut dengan sebab takdim, ada duk depan, ada duk belakang, ada fasl. Fasl maknanya ada dipisahkan antara kalimat dengan kalimat. Itu adalah fasl. Wa yusamma ta'qidan lafziyan, maka ini dipanggil ta'qidan apa? Lafziyan. Nanti ada ta'qid maknawi. Ka qaulil mutanabbi, seperti mana kata mutanabbi. Apa dia kata mutanabbi? Jafakhat wa hum la yajfahu wa yajfahuna bihim syiamun alal hasabil aghari dalailu. Ni payah nak faham tu. Jadi kita terjemah dulu. Jafakhat ni maksudnya apa? Bangga. Jafakhat, bangga. Wa hum la yajfahuna bihim, dan mereka tidak berbangga dengannya dengan mereka. Tu dia, boleh dengannya dengan mereka. Betul Melayu benih dah. Syiamun, akhlak yang baik. Alal hasabil aghari, atas hasabi, atas dipanggil apa? Keturunan yang mulia, pangkat yang mulia. Al-aghar tu mulia lah, cemerlang, gemilang. Dalailu, alamat. Apa tu dia? Macam apa tu? Terjemah company bala. Maka takdir dia, takdir itu maksudnya asal susunan sebenar. Jafakhat, berbangganya bihim, dengan mereka itu, syiamun. Syiamun apa syiamun? Akhlak mulia ni. Dalailu, yang menunjuki, ala hasabil aghar, ke atas ketinggian pangkat mereka. Wahum la yajfahuna biha, sedangkan mereka tidak berbangga dengannya. Itu lagi senang. Lagi direct. Tadi pusing kot mana tu? Macam mana boleh pening tu? Jadi kita tengok atas balik. Jafakhat, berbanggalah mereka. Mana fa'il dia tu? Siapa yang berbangga dengan mereka? Siapa yang berbangga? Syiamun. Berbanggalah apa? Syiamun. Itu berbanggalah apa? Akhlakmu mulia tadi tu. Ni dia panggil ada fasl. Apa ada fasl? Diletakkan antara fi'il dengan fa'il dia tu ada kalimat lain. Boleh? Wahum la yajfahuna biha. Boleh faham itu? Ada fasl kat situ. Kemudian apa lagi yang berlaku tu? Wahum la yajfahuna biha. Itu habis kat situ. Yang ni, yang fasl ni. Wahum la yajfahuna biha ni. Fasl. Boleh?
Jafahat tadi, jafahat bihim syamun. Boleh? Alal hasabil aghari dalailu. Sepatutnya ala hasabil aghari dalailu ni duduk di depan. Hum la yashfahuna biha duduk di belakang. Ni bila takdim, sepatutnya barang yang apa? Diletakkan di belakang. Boleh faham tak kat situ? Tu susunan ayat dia jam. Pergi ke kedai aku cerita. Pergi tak tahulah Melayu je lah nak buat ni. Sama pergi je. Sama pergi. Sama pergi kita jom. Sama pergi kita jom. Saya kita pergi sama jom kan. Sama pergi kita jom. Ayat-ayat siapa ni? Bangladesh dia kata. Apa ni benda. Lepas tu ni lah macam orang Indon apa? Selalu cakap apa cakap terbalik ni apa, Faiz balik, kita Faiz balik kan, balik Faiz apa balik Faiz pula kita dah bening kan, kan masak Faiz kita Faiz masak lagi apa, lagi jelas. Kalau kita masak Faiz tu dia kena goreng lah dia tu. Kan? Dia kena goreng lah tu. Dia first punya apa, impression, first yang kita faham daripada sekali dengar. Baik. Seterusnya dia kata imam min jihatil makna. Yang tadi dari segi lafaz, maksudnya lafaz duduk di belakang, ada yang pisah antara, boleh faham Kali ni sudut makna pula. Apa makna tu? Macam mana boleh jadi? Bisa bisti'malil majazat wal kinayah, dengan sebab penggunaan majaz. Nanti kita belajar majaz tu apa? Majaz ni maksudnya gunakan suatu kalimat bukan pada apa? Hakikat dia, bukan pada makna apa? Asal. Macam yang kita sebut sebelum ni apa? Singa kan? Asad kan? Asad ada membawa makna singa, ada membawa makna lelaki yang berani. Jadi majaz kita gunakan apa? Singa kepada makna lelaki yang apa? Yang berani. Itu yang majaz. Wal kinayat. Kinayat ni macam dulu juga kiasan. Kias orang tak faham nanti apa ni. Han cakap apa? Tiba-tiba bunga bukan seekor. Kumbang bukan ni. Apa dia ni? Kan? Then apa dia nak masukkan bukan benda perempuan tapi nak masukkan benda-benda tampar kan? Janganlah engkau mandi tidak basah lagi. Apa kaitan mandi tidak basah lagi pula kan? Dia tak faham. Dia bagi kiasan dia terlampau tinggi. Boleh? Baik. Satu dia kata la yufhamul murad biha, tidak dipaham apa kehendak dengannya. Wa yusamma ta'qidan ma'nawiyan. Tadi ta'qidan apa? Lafzi. Ini ta'qidan ma'nawi. Nahwu qaulika, contoh dia nasharal maliku alsinatahu fil madinati, telah menghantar apa dia, raja-raja lisan-lisannya ke bandar. Ke mana? Bandar. Kita kalau first dengar lisan ni mungkin apa, berapa PA dia ke, lisan wakil dia kan hantar juru cakap lisan ni, juru cakap ni. Dia kata bukan juru cakap. Siapa dia? Spy. Uish, jauh gila. Apa kaitan spy dengan apa? Lidah, lisan. Sebab spy ni dia dianas. Ni pelik-pelik lah kata. Benda guna benda tak pernah buat ni, buat kerja orang ni. Jadi apa dia? Kalau spy sepatutnya guna apa? Mata-mata. Boleh faham itu yang ada kaitan dengan apa? Dengan spy. Boleh? Sebab dia ada hubungan dengan anggota yang apa? Yang betul-betul dia gunalah ketika dia buat kerja tu. Dia bukan guna lisan. Guna lisan kan tangkap lah. Baik, faham tu. Muridan, hal keadaannya menghendaki jawasisahu. Jawasi jamak jasus. Jasus apa jasus? Spy tu. Jasus apa dia? Spy. Was-sawab, yang betul dia nasyara uyunahu. Mata-mata. Abu nampak. Hak yang apa spy tu mata-mata. Boleh faham Baik.
Wa qawlihi, dan satu lagi kata dia sa'atlubu. Jadi kira tadi kalau macam ta'qid lafzi disebabkan susun ayat tu lah. Nahu betul, tak masalah. Tapi susun ayat ni pening kan. Yang kalau ta'qid maknawi ni selalunya apa dia? Majazat dan dia punya apa? Kinayah dia tak kena. Tu dia. Boleh? Macam bila kita kumbang bukan seekor tu, dia merujuk kepada apa? Harta yang hilang. Apa kaitan kumbang tu? Kita hilang berapa RM200 ni. Man, kumbang bukan seekor. What the dia? What the hell, apa kaitan apa kumbang seekor hilang ni? Dah lah guna pun tak kena. Laki mana cari kumbang? Memanglah zaman ni zaman LGBT tak tahu hala tu. Laki cari kumbang. Laki cari apa? Laki cari katimba. Cari bunga. Boleh? Tak kena. Yang timba tu apa ni kan? Pergi cari timba kan. Baik. Sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrubu wa taskubu aynad dumu aynayad dumu'a litajmuna. Apa makna dia? Sa'atlubu, akan aku tuntut jauhnya rumah, jauhnya negeri, dari negeri lah, ankum, jauhnya rumah dari kalian, litaqrubu, supaya kalian dekat. Supaya kalian apa? Kalian dekat. Supaya kalian dekat tu maksudnya apa? Dia ni meskipun jauh, dia nak kata macam ni, meskipun jauh aku bertandang ke negeri lain apa semua tu, nescaya aku akan pulang dekat balik dengan kalian itu. Aku akan bersabar dalam jauhnya aku di sana. Itu ni maksud dia. Boleh? Wa taskubu aynaya, dan aku tumpahkan, taskub ni tumpahkan, dan akan, bukan aku kan, taskubu aynaya, fa'il tu, ain tu fa'il kan. Wa taskubu aynaya, dan akan menumpahkan dua mata aku ini, ad-dumu'a, akan apa? Dumuk apa? Demuk. Demuk pula ni. Dumuk air mata. Litajmuda, iaitu supaya apa? Dia kering tak menangis. Kering tak apa? Tak menangis. Tu. Kalimat jumud di sini tak apa nak kena. Sebab apa? Dia kata watas, dan aku akan terus menangis sehingga apa? Kering air mata tu tak boleh nak nangis dah. Dia gunakan makna kalimat ini nak menunjukkan, kan tadi dia kata bila aku dah pergi jauh aku akan kembali. Dia nak kata aku bila kembali tu aku akan apa? Gembira nak mampu. Boleh? Apa kaitan menangis sampai kering dengan gembira? Boleh faham tak? Selalunya menangis bila apa? Sedih. Itu dia guna kinayah, dia tak kena. Memang bahasa dia tu dahsyat, bahasa tinggi. Tapi dia punya kita kiasan tak kena. Boleh faham? Jadi kalimat tajmuda tu, saya sebut tadi bahawa benda yang terhasil disebabkan seorang tu dia nangis. Tak berhenti sampai apa? Mata dia nak nangis lagi tapi tak keluar air mata. Tapi kalau ada orang saya level lagi tangisan sampai keluar darah, tu dia. Menangis darah. Kalau level tinggi lagi menangis apa? Darah putih keluar, tu dia. Tu apa disebutkan dalam apa? Syarah-syarah syair-syair lah. Macam benda-benda kiasan yang selalu depa guna orang lah. Macam Busiri dia sebut juga guna benda tu, nangis darah tu. Min tazakuri jirani bizi salami mazajta dam anjara min muqlatin bidami. Itu mazajta dam anjara, kamu dah campurkan dam, air mata yang mengalir ni, bidami, dengan apa? Darah. Maksudnya teriak sampai melampau sampai keluar kali dengan darah sekali. Tu dia indu pada kekasih. Boleh? Itu kenalah. Bagi kaitan rindu kan. Ni apa? Balik ke pulangan teriak, tak ada kaitan. Teriak. Mak kita pun terajang, anak aku tak tahu hala ni apa jadi ni. Teriak. Balik pergi kerja lah. Kan? Lupa apa teriak dalam bilik apa? Boleh? Ada Ustaz Dahan balik rumah ni. Teriak dalam bilik tu. Kena ligang nyapu je dengan orang tu. Baik, habis. Haisukan nabil jumu' anis surur. Iaitu dia telah mengkiaskan
Kana tu mana ada kinayah. Nanti kita akan belajar dalam ilmu bayan. Dalam ilmu apa? Bayan. Kana. Haitsu kana dari sudut si penyair mengkiaskan jumud, menggunakan kalimat jumud membawa makna surur. Makna surur? Gembira. Ui, tak dok kenal langsung. Ma'anal jumud, sedangkan jumud itu yukna bihi, dikiaskan dengannya anil bukhli bidumu waqtal buka. Dikiaskan dengannya ketika bukhul. Bukhul tu maksudnya kedekutnya mata. Kedekutnya mata dengan air mata seketika waktu buka, waktu sedih. Lepas tu yang sedih ni kena nangis lagi. Tak mau keluar mata. Tak mau. Ya Allah, nak nangis lagi. Boleh faham tak tu? Itu sepatutnya makna apa? Tajmuda. Jumud tadi. Bukan jumud ni maksudnya apa? Entah jumud akhi. Tak, bukan. Ni lain. Ni geng-geng semua tajdid ni. Yang tajdid minat tajdid. Baik. Habis. Faham jumud ni? Baik. Okey, seterusnya baca baisan pula wa fasahatul mutakallim. Okey, habis tadi. Fasahatul kalam boleh faham Sebenarnya fasahatul apa? Mutakallim pula. Okey, baca. Fasahatul mutakallim malaikatun taqtadiru biha al-ta'bir al-maqsud kalami fasihin fi ayyi waradin. Yang ni senanglah. Adapun fasahatul mutakallim itu fasahah jika kita sandarkan kepada mutakallim, orang yang bercakap. Malakatun, dia adalah malakah. Apa makna malakah? Kemahiran. Malakah dia kemahiran. Yaqtadiru biha, yang mana si mutakallim dia mampu dengan malakah tersebut ala ta'bir. Ala ta'bir tu maknanya untuk mengungkap anil maksud, tentang apa maksudnya dengan kalam yang fasih. Dengan kalam yang apa? Fasih. Dengan kalam yang fasih yang kita sebut tadi lah tu. Fasih daripada sudut fasahatul kalimah, fasih di sudut fasahatul apa dia? Kalam. Fi ayyi gharadin kana, pada apa tujuan sekalipun. Nanti kita akan belajar tujuan-tujuan kalam. Tujuan-tujuan kalam ni banyak nanti. Kita akan tengok. Sebab apa? Kita nak cakap, kita nak sampai level balaghah tu. Cakap biar kena situasi. Itu kita kata situasi, itulah makna apa? Gharadin tu. Gharadin. Boleh faham? Jadi malakah ni, faham malakah ni hasil daripada kita apa? Orang panggil apa? Malakah ni apa? Hasil kemahiran ni datang bila apa? Kita dah apa? Beliau Melayu ni. Dah tu lah. Dah apa? Bergelumang apa? Itulah. Dia buat kereta selalu hawker first buat kereta tu dia dah ni satu tengah antara power tu. Ataupun malakah dulu nak potong bawang, cik serot, cik dah ni tutup mata, tu dia panggil malakah. Boleh? Jadi macam itulah juga baik orang yang ada apa malakah itu, maka dia dipanggil sebagai fasahatul mutakallim. Habis. Okay, kemudian apa lagi? Wal balaghatu fil lughati usul wal ijtihad. Okay, sebenarnya masuk balaghah pula. Apa makna balaghah? Dia kata dari sudut makna lughah al-usul wal intiha. Usul ni sampailah. Intiha ni berakhir. Intiha dia berakhir. Maksudnya kita start daripada satu point, bila sampai kita kepada destinasi kita, maka kita panggil balagh lah. Dan pun berakhirlah kita punya safar. Berakhirlah kita punya apa? Safar tu mana apa? Intiha. Boleh? Okay, lagi. Yuqalu balagha fulanun muradahu idza wasala ilayhi wa balagha fathu Madinata idza intaha ilayha. Ya, baik. Jadi dikatakan laki apa balagha fulanun muradahu, sampai seorang itu kehendaknya. Boleh? Iza wasala ilaihi, kita sampai boleh. Balagha rakbu, apa dia? Rakbu kumpulan. Rakbu dia kumpulan. Boleh? Al-Madinah iza intaha ilaih, itu bila berakhir destinasi mereka di sana. Boleh? Baik, seterusnya Wa tabahu fi istilahi wasfan lil kalimi wal mutakallim. Ya, dia kata seterusnya balaghah dari segi makna apa? Istilah. Apa maksud istilah? Sama macam tadi juga. Cuma pada balaghah
kita bincangkan istilah hanya pada 2 sudut. Apa dia? Sama ada dia wasfan lil kalam, dia sifat bagi kalam, wal mutakallim, ataupun dia tu sifat bagi apa? Mutakallim. Hak yang tadi fasaha, dia tambah apa? Kalimah. Kalimah. Boleh? Itu dipanggil fasaha. Sebab apa? Balaghah tak ada kalimah tu. Sebab balaghah ni dia kita nak sampaikan kehendak, betul tak? Kehendak mesti dengan berbentuk ayat. Mana boleh satu kalimat-kalimat aja. Cakap Isyam, nasi. Ada apa dengan nasi? Apa? Nasi awak dah tak faham benda nasi. Tahu lah ustaz diet. Itu dia. Ini yang ground. Kan? Tiba-tiba nasi. Awak ustaz, mesti tanya awak tak jelas. Itu dia panggil memang tak sampai, confirm tak sampai lah satu kalimat. Mesti adalah ayat yang lengkap baru sampai kehendak. Boleh? Baik. Kita rehat 2 minit. Okey, ambil angin dulu. Awak ngantuk semua ni, Okey, ambil 2 minit. Ada apa tak dapat sekarang ni? Dan kita habis lagi. Ada apa kalimat tak dapat? Kitab. Yang ni apa Cik Zul apa minggu depan mungkin hari Selasa kot. Besok apa dia baru hapus. Tak ada pesan lagi lah. Berapa orang ni apa ni nama apa? Syafi'i. Syafi'i di mana duduk mana? Shah Alam. Jauh jugalah Shah Alam. Tapi tak jauh sangat. Shah Alam sini 20 minit je kot. Jadi Shah Alam kan? Dah kemarin kan? Kemarin Shah Alam. 15 minit kan? Bukan. Bila main setting kita betul tuan-tuan. Jalan yang jauh dianggap dekat. Boleh? Ni apa Naim dia Naim? Rembau tu main sini. Tu dia Rembau. Semangat KG gitu. Sokong menang ni. Okay, boleh? Baik, itu dia punya. Baik, kita sambung. Kita ada persoalan, kita sambung. Baik, baca Abang Ihsan tadi, balaghatul kalam. Balaghatul kalami mutabaqatuhu bi mubtada hal. Ya. Ma'a fasahati. Ya, okey lagi. Wal halu wa yusamma bil maqatu huwa al-amru al-hamilu lil mutakallimi ala ayyurida ibaratuhu ala surati Maksusah. Ya. Lagi tada wa yusamma al-i'tibar al-munasibi ya. wa suratul makhsufatu Ya. allati turadu 'alayha al-ibar. Ya. Masalan al-madhu halun yad'u bi-iradil ibarati ala suratil itnab. Ya. Wa dhaka'ul mukhatabi halun yad'u li-iradha ala suratil ijaz. Ya. Fa kullun min al-madhi wal-dhaka'i Ya. Ya. fa kullun min al-itnab wal-ijaz muqtada. Ya. وإيراد الكلام على صورة الإذناب أو الإيجاز مطابقة بالمقتضى. مطابقة لإيه؟ المقتضى. Dia sini, dia senangnya. Balaghatul kalam, apa maksud balaghatul kalam? Muqtabaqatuhu. Bila kita sandarkan balaghah tu pada kalam, makna dia adalah apa? Bertepatannya ia ataupun selarinya ia. Kita sebut bertepatan lah sini ya. Bertepatannya ia, iaitu kalam, limuqtadal hal, dengan barang yang dituntut hal. Dengan barang yang apa? Dituntut apa? Hal. Ma'a fasahatihi, beserta dengan fasihnya ia. Fasih tadi sebut yang tadi tu lah. Dia kata apa? Balaghah ni dia ada something tambahan. Dia ada something apa? Tambahan. Dia, kita kata apa? Semua balaghah mesti fasih, tapi tidak semua fasih mesti apa?
Balaghah. Sebab apa? Kita sebut balaghah tadi ada kena cas. Tu. Cucuk. Masuk tak? Okey, masuk. Dah masuk tu. Dia tak ada rapat tu. Sebab ada Yahudi mengganggu. Okey. Apa saya tadi? Okey. Yang sudut tambahan tu apa sudut tambahan? Iaitu apa? Kalam mesti bertepatan dengan muqtadal hal. Apa makna muqtadal hal? Dia nak syarah. Ana syarah dulu kita baca. Dia kata di sini ada dua perkara. Pertama dipanggil hal, yang kedua dipanggil muqtadal hal. Pertama dipanggil apa? Hal, yang kedua dipanggil apa? Muqtadal hal. Hal, apa maksud hal? Hal ni ketimah makna keadaan lah. Situasi. Dia panggil situasi. Boleh? Maka setiap situasi ini dia ada muqtadal hal dia. Barang yang dituntut situasi. Boleh faham? Barang yang dituntut apa? Situasi. Lagi dia akan sebut. Situasi akan ada nanti barang yang dituntut oleh situasi, iaitu apa? Iaitu bentuk kalam. Bentuk apa? Bentuk kalam tadi. Boleh? Bentuk apa? Bentuk kalam. Rupa kalam. Rupa apa? Rupa kalam. Boleh faham? Jadi kalau bertepatan rupa kalam tadi dengan apa yang dituntut oleh situasi, maka dipanggillah kalam. Itu kalam apa? Baligh. Balaghatul kalam. Boleh? Baik. Tuan Guru bagi contoh. Apa dia Tuan Guru bagi contoh? Apa dia? Hal, apa maksud situasi? Contoh hal. Iaitu apa? Puji. Sekarang ni orang dah buat baik kepada kita ni. Kita kena puji lah. Kita kena apa? Puji orang buat baik. Kita kena puji. Boleh? Okay, jadi sekarang ni situasi dia seperti kena apa? Kena puji. Boleh? Maka apa rupa kalam yang bertepatan dengan apa? Puji tu. Takkan puji, tak bagus. Diam. Dia diam. Dah situ, diam. Maka entah bagus lah. Kalau nak dirupakan entah lah tu. Boleh faham tak itu? Jadi situasi memuji menuntut untuk kita datangkan kalam secara itnab. Mana itnab dia panjang. Panjang, berjela sikit. Supaya apa? Bagi dia jet sikit. Gua dapat projek ke apa lepas ni. Boleh faham? Dia cakap, tuan baiklah. Tak ada apa lepas ni. Tak ada apa projek lepas tu. Boleh faham tak tuan? Ini ada politik yang kena puji. Sorry. Ustaz ni nombor politik pula. Tak, dia nak kata contoh. Dia kata apa? Contoh. Boleh faham tak kat situ? Tu dia panggil isu kat situ. Baik, kita baca. Walhal, okey, dia kata walhal yusamma bil maqam. Ni situasi maqam. Dan hal ini dipanggil dengan nama yang lain maqam. Atau bisa dengar likulli maqamin maqal. Bisa dengar tak tu? Likulli maqamin maqal. Wa likulli fannin rijal. Likulli fannin apa? Rijal. Apa maksud dia? Likulli maqamin maqal, likulli maqamin maqal. Itulah. Setiap situasi ada apa? Cara cakap dia. Entah tak boleh cakap buat dia ikut dah. Boleh? Situasi orang tengah sedih, kita duduk gembira, apa ni, apa relax lah. Tu kena ligam nyapu. Boleh? Baik. Nampak? Wal halu wa yusamma bil maqam. Ini nama lain, ini nama maqam, situasi. Wa huwal amru, dan ialah perkara yang alhamil lil mutakallim, yang menuntut ataupun dialah perkara yang mendorong bagi mutakallim, untuk orang yang bercakap, ala an yurida ibaratuhu ala suratin makhsusah, supaya dia datangkan ungkapannya dalam bentuk tertentu. Dalam bentuk apa? Tertentu. Boleh? Wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasib, dan dipanggil juga i'tibar munasib, kira-kira yang sesuai. I'tibar munasib tu mana? Kira-kira yang apa? Sesuai. Kena lah, itu maksud dia. Huwa suratul makhsusah, dia adalah rupa, bentuk yang khas, yang mana turadu alaiha al-ibarah, yang mana di atas rupa bentuk itulah kita buat ungkapan. Boleh faham tak? Kita buat apa? Ungkapan. Faham ya? Nampak? Okay. Masalah bagi contoh. Al-madhu, madah itu halun. Madah itu maqam lah, situasi. Yad'u li iradil ibarati ala suratil idnam, dia menuntut
untuk apa? Didatangkan ibarat dalam kalam itu berbentuk itnab. Itnab maknanya panjang, panjang lebar. Lawan dia ijaz. Lawan dia apa? Ijaz. Ijaz apa? Ringkas, pendek, padat. Wa zakaul mukhatab, dan cerdiknya orang yang mukhatab ni sami'. Mukhatab ni orang yang kita halakan kepadanya apa? Cakapan tu mukhatab. Kalau mukhatib dia yang bercakap. Kalau mukhatab isim maf'ul yang dicakapkan kepadanya. Maksudnya sami' lah tu, yang mendengar. Dan cerdiknya orang yang mendengar adalah situasi yang menuntut iradiha ala suratul ijaz. Menuntut untuk didatangkan kalam dalam rupa apa? Ijaz. Ijaz apa tadi? Ringkas dan padat. Dia ada cerdik dah. Entah dia buat syak seorang syarah baca. Entah ni perjuangan apa semua Islam. Keri orang geng-geng semua apa flat apa first class degree cerdik dia sembang panjang. Dia kena sembang ringkas. Okey, entah faham? Okey. Tahu jawapan dia? Okey, step pertama adalah ente buat macam ni. Sepatutnya dia sebutlah step kedua ketiga sebab dia patutnya dia faham lah. Terus cerdik. Habis tak boleh buat macam tu lah. Student mampu lah student lagi. Ente kena faham. Innal labiba bi isyarati yufhamu. Orang yang labib cerdik dengan sekali isyarat je dia dah faham. Macam bila nak cakap Hisham nasi, dia faham lah nak buat apa dengan nasi tu. Boleh? Suruh pergi belilah. Tu dia. So Hisham duduk lama dengan Nana. Jadi Hisham faham. Dia zakat. Ataupun kena sikit. Dia tahu lah beli nasi terus kat kedai mamak kepala ikan. Boleh faham tak? Itu dia panggil jadi faham tak? Dia panggil hal dengan apa? Muqtada apa? Muqtadal hal. Hal situasi, muqtadal hal tu rupa apa? Rupa kalam. Boleh? Baik. Yang ni antum kena faham baik. Nanti insya-Allah apabila antum baca mutalaah lebih antum akan faham apa dia teori nazam Imam Jurjani itulah untuk orang panggil apa, kenal mukjizat Al-Quran. Boleh? Bahawa Al-Quran dia punya susunan dia tu, kesemua tu dia ada apa? Muqtadal dia adalah dalam bentuk muqtadal hal yang bertepatan dengan situasi. Bukan saja-saja Allah Taala guna isim apa, Allah Taala guna jumlah ismiyah. Bukan saja Allah guna apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Bukan saja-saja Allah Ta'ala taqdim khabar. Bukan saja-saja Allah tu dia kesemua dia ada apa? Hal dia yang menuntut sedemikian. Jadi kita akan belajar tu. Kalau contoh nanti rupa kalam, kita akan belajar rupa kalam dia antara dia ijaz apa semua kan? Ijaz. Apakah hal yang kita boleh guna ijaz? Boleh? Apakah hal kalam kita boleh guna itnab selain daripada yang tadilah? Apakah hal kalam boleh untuk kita gunakan hazah mubtada contohnya? Hazah khabar contohnya. Boleh faham? Itu dia punya apa tempat-tempat dia. Nanti kita akan belajar secara detail. Boleh? Jadi antum bila antum faham ni, nanti nak faham Al-Quran senang. Senang. Boleh? Baik, habis kat situ. Satu dia kata fakullun minal madhi wa zakat halun, maka setiap daripada madah dan cerdik itu adalah dipanggil hal, situasi. Wa kullun minal itna' wal ijazi muqtada, dan setiap daripada itna' dan ijaz itu dipanggil muqtadal hal. Muqtada apa? Hal. Wa iradul kalam ala suratil itna' awil ijaz mutabaqatun lil muqtada, maka kita datangkan surah itnab, maksudnya kita datangkan bentuk kalam atas apa? Itnab, bertepatan dengan madah tadi. Ijaz bertepatan dengan zakat, maka itu dipanggil mutabaqah kalam. Nampak? Selarinya kalam dengan apa? Situasi. Itu je maksud dia. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Baligh. Dipanggil apa? Baligh. Baik. Habis kat situ. Wa balaghatul mutakallimi, okey, baca pula apa? Naim. Wa balaghatul mutakallimi malakatun yuqtadaru biha 'ala at-ta'biri 'an al-maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi gharadin kan. Ni lebih kurang sama macam fasahatu apa? Mutakallim kan?
Dia kata balaghatul mutakallim adalah malakah. Malakah apa malakah tadi? Kemahiran yang mana dia mampu untuk dia apa? Kalam apa? Baligh. Dah isu tu. Boleh? Antum insya-Allah sebenarnya kalau antum baca habis khatam kitab apa? Ini kitab ni lah. Boleh dah untuk sikit-sikit insya-Allah baca syarah syair-syair mu'allaqat sab'ah atau boleh dah sikit-sikit baca apa tafsir kasyaf boleh sikit-sikit dah faham. Kan tu tak baca tu tak faham. Tapi kita tak baca kasyaf, kita baca nasafi dulu. Insya-Allah dah boleh dah. Nanti dia akan nampak mudah. Boleh? Baik. Okey, tu antum sama faham lah. Ini sama maksud dia macam fasahatu apa? Fasahatu apa? Al-mutakallim. Itu antum rujuk. Baik, seterusnya wa yu'rafu tanafuru. Ya. yu'rafu tanafuru bidawq. Ini dia nak cerita mauqi' ilmu balaghah. Apa nama mauqi' ilmu balaghah? Itu apa? Tempat guna, tempat faedah ilmu balaghah berbanding ilmu-ilmu bahasa yang lain. Kita dalam ilmu bahasa banyak kan? Ada apa? Ilmu lughah. Ilmu lughah pada ilmu lughah. Ilmu yang mengkaji tentang makna-makna kalimat tu, perkalimat tu. Ada ilmu sorof, macam mana nak bentuk satu kalimat. Ada ilmu nahu, macam mana nak bentuk ayat. Ada ilmu balaghah. Apa kegunaan setiap ilmu ni? Itu dia cerita. Jadi dia cerita apa? Balaghah ni duduk di mana daripada ilmu-ilmu yang lain. Okay, jadi dia kata yu'rafu tanafuru bidawq. Ya. Mukhalafatul qiyasi bis-sarf. Dia kata dikenali tanafur tadi. Tanafur faham ni apa? Tanafur susah sebut kan? Dengan zauq. Zauq berzauq. Apa dia Aisyah? Makrifat haki. Yang tu apa pula makrifat hakikat apa? Mesti apa? Zauq. Zauq. Zauq ni maksud dia bukan zauq. Tak sedap lah bagi aku. Bagi Melayu memang sedap. Ni bagi orang yang mumaris. Mumaris maksudnya orang yang dah biasa dengan kalam orang Arab. Jadi nak mumarasatul az-zauq, mesti antum banyak mutalaah. Banyak apa? Mutalaah baca kitab, hafal syair. Boleh faham itu dia panggil mumarasah apa? Az-zauq. Macam itulah yang apa? Dilakukan oleh Imam Abdul Qahir Al-Jurjani sebelum dia buat kitab tu. Boleh? Sebelum dia buat kitab, nama kitab nak sebutkan tu Dalailul I'jaz. Ni nama lain bagi balaghah, Dalailul I'jaz. Dengan juga Asrarul Balaghah. Dia mula-mula dia baca kitab Sibawih. Kitab Sibawih ni 6 jilid. Ulang banyak kali. Tapi ada 2 baris tu dia kata apa? Tempat inilah diketahui dengannya rahsia agung mukjizat kalam Allah. Kalam Allah tadi macam mana tempat ini? Macam tak jelas. 2 baris tu macam mana tak jelas. Dia kata kena ni lah kaji macam mana rahsia dia baca semua buku-buku ni. Syair mu'allaqat sab'ah, syair jahiliah dulu-dulu, apa Syanfara, Nabi Rabi Zubian, apa semua geng-geng dia. Lepas tu apa Abbasi, Umawi, apa semua syair. Lepas tu dia baca semua kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab apa semua. Dia baca. Supaya lepas tu dia boleh tahu apa beza zauq bagi setiap daripada apa? Lafaz-lafaz dia. Antum ingat senang lah. Ingat baca Ajrumiyah dia boleh tahu zauq tu baca Ajrumiyah zauq dia terajang dia pada zauq semua dia tahu semua. Sebab tu bila dia baca Quran apa semua dia rasa tu. Sebab tu dia buat kitab Asrarul Balaghah. Sebab tu dia buat Asrarul Balaghah. Lepas tu dia keluarkan khas daripada tu kitab Dalail I'jaz. Dalail I'jaz khas untuk apa? Ilmu bahas apa ma'ani. Ilmu ma'ani. Dalail I'jaz untuk ilmu ma'ani. Yang dinamakan selepas tu ilmu ma'ani. Ilmu Asrarul Balaghah ilmu bayan. Tu kata gila dewa depa baca. Hanya kerana 2 kalimat apa? Dua ayat Imam Sibawih saja dia boleh jadi ilham. Anda lupa dia kena cek balik dalam kitab Dalail I'jaz tu. Ada dia cerita. Dia baca semua. Tu tamrin zauq. Jadi yang tu kena baca lah. Yang tu kena baca mula-mula bila baca balaghah ni baca semua lah. Baca semua. Tak ada buat. Baik. Okey, wa mukhalafatul qiyas bis-sarfi.
Dan nak mengetahui mukhalafah qiyas itu bercanggahnya kaedahnya apa tadi? Saraf itu dengan mengaji saraf baru kita tahu. Oh, yang ni tak kena ni, dia punya tasrih ni. Boleh? Tak boleh sebut ajlal. Mana ada pernah orang buat kerja ajlal? Macam akan sebut apa? Madda yadahu kan. Madada yadahu. Tak ada madada yadahu. Wadda dah ada. Tak boleh sebut apa. Madada yadahu mesti idgham. Boleh? Itu kesemua tu mengaji dalam saraf. Mengaji kena hafal lah. Matan bina, matan izi, matan apa tu hafal. Kalau hafal lagi kuat lah. Man hafizal apa? Mutun hazal funun. Siapa yang hafal matan dia akan dapat lah. Wa dha'fu ta'lif wa ta'qidul lafzi bin nahwi. Dan dha'fu ta'lif tadi isu nahwu kan, dhamir balik ke belakang, boleh. Wa ta'qidul lafzi apa dia tadi? Dia susun atur tu kan. Dia apa? Pisahkan antara fi'il fa'il dengan benda lain apa semua. Hancur cacah merebah habis. Macam mana kita nak tahu dengan ilmu nahwu? Boleh tak buat macam tu? Boleh tak boleh faham? Itu dengan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ni akan membantu tentang kita ketahui dha'fut ta'lif. Wal gharabah, dan gharabah ni pelik tak faham. Bikasrati tila' ala kalamil Arab. Sama yang tadi, dengan kita banyak baca tentang apa kalam orang Arab. Gharabah apa dia, kita kata makna tak berapa nak tahu kan, jelas. Yang ni baru habis matan jurumiyah dengan matan apa? Matan bina. Semua gharabah belaka. Faslun. Ini gharabah ni. Yang tak kerti kita gharabah. Tak fasih. Jenis nak kena jek kat kepala. Baik. Dia faham tak? Ini mesti dia banyak apa? Banyak ittila'. Dia dah ittila' habis dah. Banyak kita tak pernah jumpa kalimat ni ke? Mengikut mana kalimat ni? Boleh? Sistemun. Tak pernah dia kalimat aku baca habis turus semua. Sistemun. Dah ada sistemun. Maksud nizam. Sistem. Dia terjemahkan apa? Sistem nizam putih kepada bahasa Arab. Boleh? Wa ta'qid al-ma'nawi wal ahwalu wa muqtadayatuha bil ma'ani. Dan ta'qid ma'nawi dia begitu sebut kiasan tak kenal tu kan. Dengan kita mengaji ilmu bayan ni kita akan mengaji majaz. Apa majaz digunakan oleh orang Arab, kinayah apa yang masyhur di orang Arab. Tadi kita sebut perumpamaan dan sebagainya. Boleh? Wal ahwal wal muqtadayatuha bil ma'ani. Dan ahwal situasi dan barang yang bentuk kalam yang dituntut oleh situasi dengan ilmu ma'ani. Boleh? Baik. Okey, fawajaba baca. Fawajaba ala talibil balaghah ma'rifatul lughah. Ya. والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام tu nampak tu. Kenapa ngaji semua? Jadi main balaghah jurumiyah tak main, tak boleh. Kena main kau jurumiyah tadi. Dah saya ngaji balaghah. Saya kata ngaji semua ni. Boleh? Kena lurah. Kena ketahui saraf, kena nahwu, maani, bayan. Zauq salim, banyak baca. Barulah jadi apa? Baligh, alim. Boleh? Takat yang lain tu tak tahulah. Mesti rajin. Baik, ilmul ma'ani insya-Allah kita mula pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insya-Allah kita baca. Ada soalan lain? Ya, tutup ya.